cash is trash. Cash sampah. So itu ialah statement daripada Ray Dalio. Ray Dalio ialah fund manager, antara fund manager yang terbesar di dalam Bridgewater House. Bridgewater House ialah salah satu hedge fund yang terbesar di dunia, dan statement dia ialah cash is trash. Jadi selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Pada kali ini kita akan huraikan apakah yang dimaksudkan oleh Ray Dalio ini. Jadi bagi kawan yang kalau ada mengikuti Ray Dalio dan statement-statement daripada Ray Dalio ini, so memang pemikiran dia tu agak-agak kritikal dan agak-agak sharp dan tajam lah. Jadi cash is trash ini dia dah suarakan, bukan baru. Dia dah buat statement ini dah mungkin 2-3 tahun lah. Cuma lately ini semakin kerap lah tentang cash is trash ini. So dalam video ini kita akan huraikan. Yang pertama ialah apa itu cash, dan yang kedua ialah kenapa cash itu trash, dan yang ketiga ialah bagaimana Ray Dalio advice untuk kita bersedia menghadapi situasi ini. Okay, so first kali kita kena faham apa itu cash lah. Okay, cash ini ialah tunai lah. So apa-apa aset kita yang mudah cair, apa-apa aset kita yang very liquid, contohnya duit cash di tangan kita, okay, ataupun duit saving kita di bank, ataupun maybe simpanan kita dalam fixed deposit, ataupun apa-apa simpanan dalam low yield, sebagai contohnya simpanan dalam bond. Okay, so ini ialah semuanya ialah very liquid dan hampir similar to cash. Jadi ini ialah cash yang kita perlu kurangkan holding mengikut nasihat daripada Ray Dalio. So apa-apa cash yang very liquid is trash, itu kata dia. Alright. So pertama sekali kita tengok dulu gambar ini. So bagi saya gambar ini cukup jelas menunjukkan bahawa cash memang trash. So lihat kepada gambar ini. So kita boleh tengok ini ialah value US dollar. So kalau kita boleh tengok dekat sini, so kita andaikan permulaan the Fed ini, Federal Reserve, iaitu Central Bank di US pada tahun 1913. Okey, pada waktu itu kita mulakan dengan $100, nilai $100, dan kita boleh tengok apabila sampai kepada 2019, nilai $100 ini telah pun menjadi bawah daripada 10 US dollar. Meaning value dolar ini sebenarnya daripada 1913 sehingga 2018 telah pun jatuh lebih daripada 90%. Jatuh macam mana? Jatuh meaning dia ialah purchasing power. Kalau dulu $100 mungkin kita boleh beli makanan untuk 1 bulan, sekarang $100 mungkin kita boleh beli makanan untuk 3 hari. Okay, itulah contohnya purchasing power yang menurun. Ini ialah sehingga 2018. Kita jangan lupa bahawa 2020 selepas pandemik lagi problem ini bertambah besar, iaitu apabila printing of money keep on increasing. So kita tengok pula printing of money ini lambatkan duit dalam pasaran. Gambar yang kedua ini, chart yang kedua ini ialah saya spesifikkan di Malaysia bahawa kita juga di Malaysia mempunyai printing of money yang berterusan dalam pasaran. So kalau kita boleh tengok pada tahun 1980 value dia di sini, kemudian sehingga pada tahun 2020 printing of money kita bertambah, meningkat dalam pasaran. So ini menunjukkan kita juga bukan sahaja di US, bahawa di Malaysia juga M2 money supply ataupun printing of money yang masuk dalam pasaran juga bertambah banyak. Dan apakah kesannya? Of course, kesannya ialah inflasi akan semakin meningkat. Macam saya ulang tadi, kalau dulu $100 ataupun RM100 kita boleh beli makanan untuk sebulan, sekarang mungkin 3 hari. Meaning purchasing power kita menurun dengan begitu banyak. Jadi kalau kita lihat seterusnya sekarang ini, pada tahun 2021 inflasi semakin meninggi. Inflasi di US, inflasi di Malaysia, inflasi di serata dunia meninggi. Okay? So mutakhir ini kita dikejutkan dengan berita-berita harga ayam yang naik berpuluh peratus, harga sayur yang naik 100%, 200% pun ada. Sebab apa? Ialah isunya ialah inflation yang semakin meninggi. Alright? Jadi kalau 100 tahun yang lepas ini
inflasi telah menyebabkan nilai mata wang ataupun nilai cash kita menurun lebih daripada 90%. Jadi bagaimanakah daripada sekarang dan 100 tahun akan datang? Definitely the answer is the same. Bahawa kita akan terus kehilangan value ringgit, duit dalam pasaran yang kita holding ini. Ini adalah contoh portfolio yang dicadangkan oleh Ray Dalio, bahawa dia mengamalkan 30% investment dalam stok, 40% dalam long term bonds, 15% dalam intermediate term bonds, 7.5% dalam gold dan 7.5% dalam komoditi. Okey, jadi ini ialah apa yang dicadangkan oleh Ray Dalio. Cuma bagi saya secara peribadi, saya membuat sedikit modification, iaitu saya invest 70% dalam stok, global stock, okey, stok daripada US, stok daripada China dan juga stok daripada Europe, okey. Dan kemudian saya juga invest 20% dalam cryptocurrency, Bitcoin, ada Ethereum, okey, ada Binance Coin dan ada juga sedikit Solana. So total dia ialah 20% dan kemudian 10% saya invest dalam gold. So basically ini ialah bagaimana saya modify sedikit daripada apa yang Ray Dalio punya advice, sebab bagi saya bond juga sebenarnya sangat-sangat rendah yield dia, sebab pulangan daripada bond ini juga tak boleh melepasi daripada paras inflasi. So saya abaikan bond dan seterusnya saya modify saya punya portfolio kepada 70% stok, 20% kripto dan 10% gold. So itu ialah bagaimana saya merancang portfolio saya, dan bagi saya apa yang disampaikan oleh Ray Dalio ini memang betul. Dan apa yang kita dapat lihat sekarang ini, inflasi memang begitu tinggi, value duit tunai kita, cash kita akan semakin berkurangan. So kalau kita stay dengan cara bagaimana kita simpan duit di dalam bawah katil ke bawah tilam ke, it is completely trash. Okay, so bagaimana pandangan tuan-tuan dengan apa yang diutarakan oleh Ray Dalio ini? Sama ada tuan-tuan setuju atau tidak? Cuba komen pandangan tuan-tuan. Sekian, kita jumpa dalam video yang akan datang.